Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hari ni dia nak bagi taklimat sikit tentang Akademi Nilam. Okay. Pengenalan. Akademi Nilam ni merupakan sebuah rancangan hiburan Nilam, iaitu galakkan membaca melalui pengayaan Nilam. Jadi kita persembahkanlah aktiviti pengayaan tu untuk tontonan ramai. Okey, kemudian Akademi Nilam ni tercetus daripada program Wacana Cilik Merdeka SK Kampung Baru, iaitu sekolah Cikgu Fiza. Jadi dia ambil program tu, dia buat jadikan dia macam Akademi Nilam. Okey. Kemudian program ni ada terdapat dalam instrumen penilaian. Kita boleh letak dalam fail PSS bahagian D3 3.1 dan D4 4.1. Nanti cikgu boleh rujuk lah D3 3.1 ni apa, D4 4.1 ni apa. Okey, Akademi Nilam ni dia bukanlah program pertandingan. Cumanya dia hanya macam akademi, tempat untuk kita belajar menggunakan modul Kak Fiza ni. Okey, maksudnya setiap sekolah akan menggunakan modul Kak Fiza ni untuk menjayakan melaksanakan tak adalah semua, cuma 7 aktiviti pengayaan pembacaan selepas pembacaan aktiviti pengayaan Nilam lah tentu. Okey, cikgu-cikgu pun boleh buat akademi ni, program ni kalau cikgu nak di peringkat sekolah-sekolah cikgu. Okey, seperti yang Lia cakap tadi, program ni bukanlah berbentuk pertandingan, cumanya hanya program aktiviti lah, program biasa sahaja. Okey. Jadi kami hanya menyediakan sijil penyertaan kepada murid lah, yang akan ditandatangani oleh JPP SSTP JPN Negeri 9. Okey, kalau misalnya kata cikgu nak bagi cenderamata ataupun hadiah kepada murid cikgu sebagai penghargaan atas ataupun nak bagi sokongan motivasi pada murid cikgu, itu atas cikgu lah. Ya, tapi pihak kami tak adalah bagi cenderamata, cuma bagi sijil sahaja. Okey, konsep dia konsep persembahan. Lepas tu kita gunakan modul aktiviti pembacaan berkualiti oleh Cikgu Fiza punya. Kemudian Akademi Nilam ni akan dilaksanakan selama setahun, bermula Oktober 2021 hingga September 2022. Ada lebih kurang 15 buah sekolah yang terlibat. Okey, kemudian Akademi Nilam maksudnya persembahan murid-murid ni kita akan salurkan di YouTube pada hari Sabtu setiap minggu terakhir pada setiap bulan. Faham maksudnya setiap hari Sabtu hujung bulan tu yang kita akan siarkan lah persembahan murid ni. Okey, terdapat 7 aktiviti pembacaan yang akan dipersembahkan. Contohnya ni adalah antara iaitu sesi buku, bercerita, forum buku, RBL, teater pembaca, membina bahan resesi buku, mencipta iThink. Okey, resesi buku ni saya rasa cikgu semua faham kot. Bercerita pun semua sama. Forum buku ni forum buku ni adalah macam program bual bicara. Mungkin paling maksimum pun 4 orang lah. Dia mesti ada pertanyaan 2 hala. Maksudnya ada seorang pengerusi yang akan bertanya soalan, dan ada lagi 3 orang panel yang akan mengupas tentang satu buah buku yang kita pilih. Maksudnya panel tu pengerusi tu akan bertanya tentang buku, kemudian 3 orang panel ni mungkin seorang akan mengupas tentang ciri-ciri buku,
seorang lagi akan mengupas tentang isi kandungan buku. Kemudian seorang lagi mungkin akan cerita tentang kupas tentang pengajaran ataupun nilai pengajaran yang ada dalam buku tu. Atau contoh forum lah, maksudnya ada dua hala, ada yang tanya, ada yang jawab. Itu forum buku. RBL ni research based research based learning. Itu kajian lah berasaskan pembelajaran berasaskan kajian. Yang ni budak kena buat kajian lah tentang sesuatu topik. Dalam buku modul Kak Fiza tu ada dia punya template dia apa semualah. Boleh rujuk dalam buku modul. Ini semua ada dalam 77 aktiviti ni, semuanya ada dalam modul Kak Fiza tu. Jadi kita boleh rujuk lah, kita boleh jadikan sebagai panduan kita untuk kita laksanakan aktiviti-aktiviti ni. Okey, kemudian teater pembaca ni dia sama juga. Tak sama, cumanya dia macam bercerita. Maksudnya teater pembaca ni ada pembaca untuk cerita tu, kemudian ada yang menjadi watak dalam cerita tu. Contohnya kalau dipilih buku cerita Sang Kancil dan Buaya, maksudnya ada yang bercerita tentang cerita tu, kemudian ada dua orang atau seorang yang akan jadi watak kancil dan akan jadi watak buaya. Dan mereka yang watak kancil dan watak buaya ni, dia akan bercakap, melakonkan ataupun membacakan watak mereka tu menggunakan intonasi lah. Dalam intonasi, kalau pencerita tu dia punya penceritaan tu macam data je, tapi kalau macam yang ada watak ni, dia akan menyelami mendalami watak tu lah, mengikut dialog yang ada tu. Yang ini teater pembaca ni terpulang lah. Kalau cikgu nak buat lakonan pun boleh, budak nak baca teks pun boleh. Dia tak semestinya kena hafal. Kalau hafal tu satu bonus lah untuk budak cikgu tu kan. Okay, kemudian membina bahan dari sisi buku. Ni bina bahan lah, buat dalam bentuk PowerPoint. Kemudian nanti murid akan terangkan. Dia tak adalah merealisasikan buku tu, cuma kita bina bahan untuk buat satu-satu lah, macam kita nak terangkan dekat orang, menggunakan salah ikut kreativiti cikgu, sama ada boleh guna PowerPoint boleh, gunakan video boleh. Okay, kemudian mencipta writing. Ni semua semua aktiviti ni berkaitan dengan maksudnya buku yang murid baca. Maksudnya kalau mencipta writing ni, dia baca satu buku, dia boleh bina peta writing tentang, dia nak kupas tentang apa, dia nak kupas tentang nilai pengajaran yang ada dalam buku cerita tu. Tapi dia akan pindahkan dalam bentuk writing dan akan dipersembahkan lah. Okay. Seterusnya, setiap sekolah akan membuat persembahan untuk ketujuh-tujuh aktiviti tu pada setiap bulan. Maksudnya satu bulan satu aktiviti. Jadi tujuh aktiviti tu setiap sekolah, semua sekolah mesti buat. 15 buah sekolah tu dia mesti akan buat tujuh aktiviti ni. Okey. Kemudian 15 sekolah ni dengan aktiviti yang dipilih tu akan diberikan masa 3 minggu untuk membuat persediaan. Maksudnya macam bulan ni, hari tu dia dah bagi 1 hari bulan, so sempatlah kita nak buat persembahan, sebab persembahan kita ni akan disediakan pada 30 Oktober. Okey. Ni 15 buah sekolah maaf. 15 sekolah ni akan mempersembahkan aktiviti pembacaan mereka pada hari yang telah ditetapkan lah. Itu setiap hari Sabtu. Macam bulan Oktober ni hari Sabtu jatuh pada 30 hari bulan. So 30 hari bulan tu kita akan bersiaran. Ini 15 buah sekolah ya, bukan 5. Okay, seterusnya setiap bulan kita akan ada tema lah. Kita akan bagi tema. Contoh macam bulan ni tema kita bulan kebangsaan. Jadinya semua aktiviti yang dipilih tu berdasarkan tema. Tajuk tak kisah apa-apa. Janji dia tak lari daripada tema. Okey. Kemudian untuk persembahan bulan untuk bulan November nanti, maksudnya nanti pihak kami akan
siarkan atau akan bagi tahu masa 30 hari bulan tu lah, selepas tamat semua 15 sekolah tu buat persembahan. Dan di hujungnya nanti kami akan bagi tahu sekolah ni lepas ni buat apa pula. Okey, contohnya macam sekolah Lia, untuk bulan ni Lia buat RBL. Jadi bulan depan dia akan buat aktiviti lain pula. Okey, dan seterusnya lah. Okey, peserta terdiri daripada murid lah. Murid yang akan buat persembahan, sebab ni kita rancangan untuk murid kan. Bilangan murid yang terlibat 1 hingga 4 orang sahaja, mengikut kesesuaian dan keperluan aktiviti. Okey, maksudnya macam ni, kalau misalnya kata sekolah cikgu buat dari sesi buku, seorang murid je lah yang terlibat, tak perlu ramai-ramai kot. Tapi kalau misalnya kata macam forum, aktiviti RBL, apa nanti? Forum, RBL, teater pembaca tu mungkin melibatkan ramai murid lah. Jadi cikgu boleh gunakan 2 ataupun 4. Atau kalau cikgu nak gunakan seorang je pun boleh je. Memang hebat lah budak tu kalau dia boleh buat seorang untuk RBL, forum dan juga teater pembaca tu. Okey. Kemudian murid ni boleh dipilih dalam kalangan pengawas ataupun murid biasa. Terpulang pada cikgu. Cikgu nak ambil pengawas pusakaan cikgu ke, ataupun cikgu nak buka untuk semua murid, tak ada masalah. Macam sekolah macam Lia, Lia nak kalau boleh Lia nak kedepankan pengawas pusakaan Lia ni. Jadi Lia akan pilih, mungkin akan pilih dalam kalangan pengawas pusat sumber sahaja. Okey. Kemudian pemilihan murid bagi setiap aktiviti yang bergantung kepada pihak sekolah. Sama ada cikgu nak gunakan murid yang sama ataupun murid yang berlainan untuk setiap aktiviti tu. Okay, contoh macam bulan ni cikgu nak gunakan Aiman. Bulan depan cikgu nak cari orang lain pula, nak ketengahkan murid cikgu yang lain, nak gunakan Ali, nak gunakan Daud ke. Kalau tak nak, cikgu nak ketengahkan Aiman ni je sampai habis program kita pun tak ada masalah, terpulang ikut cikgu. Okay. Kemudian persembahan, tempoh persembahan aktiviti murid ni lah, tempoh persembahannya 6 hingga 8 minit. Antara itulah durasi dia 6 hingga 8 minit. Kemudian murid perlu memakai pakaian sekolah. Okey. Untuk program ni murid kena pakai pakaian sekolah, ikutlah kalau pengawas pusakaan, pakaian dia mesti ada uniform dia lah, pakaian sekolah, kena pakai sekolah lengkap. Kemudian untuk persembahan ni juga cikgu-cikgu boleh pilih lah, sama ada cikgu nak buat rakaman dan kami akan siarkan pada 30 hari bulan tu, ataupun cikgu nak live pada 30 hari bulan tu. So kalau nak buat rakaman kena bagi tahu awal lah. Okay. Untuk senang pihak kami nak prepare. Okay, sekiranya guru memilih untuk membuat rakaman, perlu serahkan video rakaman kepada kami 3 hari sebelum program disiarkan. Contohnya kalau bulan ni kita nak siarkan pada 30 hari bulan, jadi 27 hari bulan tu cikgu dah boleh bagilah rakaman cikgu tu dekat kita orang, untuk kita orang setting, nak buat teks pengacara semualah kan. Okay, seterusnya apa yang perlu cikgu buat dalam ekonomi nilam ni, maksudnya cikgu bantulah membuat hebahan kepada warga sekolah untuk menyaksikan program ni lah, untuk menyaksikan dan memberikan semangat sokongan kepada murid-murid cikgu yang buat persembahan. Kemudian keperluan untuk harap cikgu faham lah yang tadi tu. Jadi untuk masa terdekat ni, apa yang perlu cikgu-cikgu buat, bagi logo sekolah cikgu, letak dalam tele sebelum 10 Oktober. Kemudian cikgu bagi nama penuh cikgu lah, nama penuh cikgu kepada dia untuk senang dia nak untuk dia buat step-step langkah seterusnya. Okay, itu sahaja taklimat dia. Dia harap jelas lah penerangan dia ni. Tapi kalau tak jelas lagi,
boleh boleh calling Lia, boleh keep in touch Lia. Untuk modul tu kalau tak faham boleh nak tanya Kak Fiza terus pun boleh. Rasa Kak Fiza tak ada masalah. Siapa yang dah beli buku dia kalau tak faham boleh rujuk dengan Kak Fiza lah. Kalau nak rujuk dengan Lia pun boleh juga, tapi dia tak adalah expert sangat sebab dia pun sama-sama belajar, baru nak gunakan modul Kak Fiza ni. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.